Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa nashur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pagi-pagi ni kita bangun, kita tengok hidup lagi kita ni. Alhamdulillah, syukur banyak hidup tu untuk taubat pada Allah Ta'ala bagi-bagi, insyaAllah. Jadi kita sambung balik wasiat Imam Asy-Syafi'i yang ke-9. Minggu bulan lepas saya baca yang pertama, wasiat Imam Syafi'i yang ke-9, tunaikan hak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Yang pertama saya sebut hari itu, berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling banyak ikut tuan-tuan lah, berapa nak selawat. 1 juta boleh, 2 juta boleh, 3 juta boleh, juta kan. Jangan langsung tak ada selawat dalam sehari. Kurang-kurang 10. Kurang-kurang 10. Tak nak 10, tak boleh 10, 1 je. 1 sehari. Tu pun dah power dah tu, 1. Maksimum tak kira. Sebab sahabat tanya berapa nak selawat Nabi. Ikut kamu lah, berapa kamu nak selawat. Baik. Ini yang kedua ialah bergantung kepada as-sunnah. Ada 7 sunnah utama Nabi SAW yang kita akan bincang pada pagi ini. Kemungkinan tak sampai 7, mungkin 1, 2 atau 1 saja bincang. Hari ini 7 sunnah utama Nabi. 7. Tak sempat 7, 1 je. Tak sempat 1, 2. Inilah 7 sunnah utama yang kita semua kena ambil perhatian sungguh-sungguh sebelum kita mati besok. Mana tahu kita mati besok. Jiran saya mati malam Jumaat itu. Ini hari Ahad, malam Jumaat dia mati, meninggal. Jatuh, meninggal. Sekarang ni bila jatuh dia meninggal. Dia pun tak tahu mati malam Jumaat. Dia pun tak tahu mati kat mana. Dia pun tak tahu yang dia tu boleh panjang umur ke tidak. Mati. Perempuan. Umur 50 lebih kurang. Tinggal 4 orang anak. Anak pun terkejut, dah mati, mak dah tua dah. Tuan-tuan sekalian. Macam ustaz mati dalam ceramah, tuan-tuan sekalian. Dia pun tak jangka mati dalam ceramah, dia pun tak tahu. Tetapi Allah pilih dia mati dalam keadaan yang sangat baik. Kenapa baik? Sebab dia mati dalam masjid ataupun dalam surau. Sebab dia mati selepas sembahyang maghrib. Sebab dia mati selepas sembahyang ba'datan maghrib. Sebab dia mati ketika niat i'tikaf. Sebab dia mati ketika memberikan ceramah. Sebab dia mati menyebut ayat-ayat Allah. Penceramah tu, bayangkan tuan-tuan kebaikan dia. Bayangkan kebaikan dia tu. Itu orang kata mati yang dicemburui oleh orang. Mati baik. Macam tuan-tuan juga mendengar ceramah, meninggal. Bukan bagi ceramah, mendengar kuliah, meninggal. Meninggal dalam keadaan selepas solat subuh. Meninggal dalam keadaan selepas sembahyang sunat sebelum subuh. Meninggal dalam keadaan niat i'tikaf. Meninggal dalam keadaan selepas berwirid bersama imam. Meninggal dalam keadaan duduk dengan ceramah, mati. Tuan-tuan bayang. Bayangkan Allah Ta'ala pilih manusia mati macam tu mati husnul khatimah. Kita nak rebut macam tu.
Tak nak mati tempat-tempat buruk dah. Mati ketika minum arak tak nak. Mati ketika berzina tak nak. Mati ketika mengumpat tak nak. Mati ketika memfitnah orang. Mati ketika kita di tempat-tempat yang tak elok, di kelab malam, di tempat-tempat orang yang buat kejahatan, tiba-tiba mati tak nak. Mati ketika mencuri tak nak. Jadi tuan-tuan, capek-capeklah buat amal kebaikan supaya harap-harap Allah Ta'ala matikan kita dalam ketika kita buat amal kebaikan itu. Baik, apakah yang pertama sunnah Nabi utama? Tuan-tuan ambillah benda ni, amalkan sebelum mati, termasuk yang bercakap ni juga. Kadang-kadang cakap senang lah, nak buat tu susah. Manusia ni senang cakap, tapi nak tunai apa dia cakap payah. Cakap senang lah, pumpang ni cina macam saya cakap ya, buik tak. Manusia ni sebab lidah dia tu tak bertulang, tuan-tuan sekalian, tu yang boleh bercakap ya. Tak adalah. Itu yang cuba lidah tu Allah Ta'ala letak tulang tengah-tengah, langsung senyap. Lidah tu letak tulang tengah-tengah, langsung senyap, tak boleh cakap apa dah. Oleh kerana tak ada tulang tu, yang lidah tu boleh ke depan, boleh ke tepi, boleh ke depan, boleh ke belakang. Lidah tu kan, ni tu yang kejap cakap betul, kejap cakap tak betul, kejap cakap meleweng sikit. Lidah, tuan-tuan sekalian, lidah ni dia ni bisu, tuan-tuan sekalian, lidah ni. Dia main-main. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi bisu, langsung jam, habis. Kan? Syukurlah ada lidah yang boleh ni, lidah kita yang boleh 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 menjeli ke depan. Syukurlah. Yang pertama, istighfar kepada Allah ni sunnah yang utama. Minta ampun pada Allah ni lah yang Nabi tekankan. Nabi minta ampun pada Allah Ta'ala satu hari 70 ataupun ke 100 kali sehari. Tu Nabi. Nabi dosa tak ada 100 kali, tuan-tuan sekalian. Kita kena berapa kali, tuan-tuan sekalian? Janganlah kurang 70, jangan kurang 100. Itu nak berapa? Jangan kurang pada tu. Sepatutnya ada seorang ulama berkata dalam kuliah dia, kalau Nabi dosa tak ada, kena istighfar 100 kali, kita dosa menimbun. Tahu tak apa menimbun? Terlampau banyak dosa kita, termasuk yang cakap ni. Dosa duduk saja pun dosa. Duduk saja tak baik apa, duduk buang masa, duduk saja, duduk kat sofa, dia apa nak buat ni? Ya, itu pun dosa tu, sebab buang masa, duduk. Apa nak buat ni? Sejam duduk saja, apa nak buat ni? Buang masa tu. Patutnya duduk tu zikir ke, berfikir tentang agama ke, membaca ke, macam tu. Banyak dosa sekalian. Maka sunnah yang pertama, istighfar kepada Allah Ta'ala. Macam kita yang menimbun dosa ni, sepatutnya 10 ke 15 kali ganda sehari istighfar kepada Allah. Artinya berapa? Kalau 100, artinya kita kena istighfar pada Allah Ta'ala 1000 kali ke 1500 kali tanpa had. Sebab apa tu? Dosa banyak, tuan-tuan. Tak kira lah dia ustaz ke, dia imam dekat Korea tu ke, dia Bilal suara sadap, dia itu bapa, ayah, emak semua selebriti, pemimpin-pemimpin tempatan, pemimpin-pemimpin luar tempatan, tu semua tu akan ada dosa kepada Allah. Tuan-tuan, apa yang kita dapat istighfar, tuan sekalian? Tuan-tuan, Imam Hasan Al-Basri zaman tu, tuan-tuan sekalian, menjadi pakar rujuk masyarakat. Zaman kita, pakar rujuk kita ni, kalau di tempat kita ni, imam lah. Orang tempatan kalau ada masalah, jumpa imam. Macam saya di Tepelangi sebenarnya, sepanjang saya jadi imam, apa-apa hal orang taman, dia akan
akan rujuk kita, akan tanya kita, menyelesaikan masalah masyarakat. Antara yang saya paling ingat tuan-tuan sekalian, ada seorang budak ni datang daripada Johor. Saya pun tak kenal budak ni, 2 orang naik kereta tuan-tuan. Daripada Johor naik kereta di situ, masuk Pelangi Semenyih. Pergi surau saya tengok dekat bot, tengok kat bot, nak jumpa imam ni. Dia cerita. Lepas tu dia tanya orang, boleh tak saya nak jumpa imam ni? Mana rumah dia? Dekat bot tu tak ada nombor telefon, tak ada. Ada gambar rasanya. Dia tanya, boleh tak saya nak jumpa imam ni? Dia daripada Johor tuan-tuan sekalian. Daripada Johor. Naik kereta 2 orang, budak, remaja. Kan? Orang tu bawa ke rumah saya. Dia pun bagi salam, saya pun keluar. Imam Ustaz Yusri, sebab dia ingat dekat bot tu Yusri Amri. Dia kata, Ustaz Yusri kan? Siapa ni? Saya kata, saya daripada Johor ni Ustaz. Apa hal? Nak minta tolong Ustaz. Nampak? Nak minta tolong. Tolong apa? Tolong bawakan saya jumpa seorang ayah. Kenapa pula? Ayah siapa? Ayah girlfriend saya lah. Kat mana? Dia sebutlah tempat-tempat sekian. Kenapa pula awak ni? Dia kata, saya telah buat dosa besar Ustaz. Jadi saya nak jumpa bapak dia supaya bapak dia boleh terima saya sebagai orang yang boleh menjadi keluarga dia. Dia telah berzina dengan girlfriend dia. Kata, kenapa kau zina pula? Kan? Itulah Ustaz, saya dah terlanjur ni. Okey. Boleh tak Ustaz jadi juru cakap saya? Bapak dia dah tak terima saya. Kan saya pergi sekarang dihalaunya. Halau baliklah, saya kata. Alah Ustaz ni. Dia jumpa kita menyelesaikan masalah dia. Saya kata macam inilah, awak 2 orang pergi sendiri jumpa bapak dia. Kalau dia kata dia tak terima, kau balik je lah. Dah bapak dia mestilah kecewa sebab anak dia melakukan dosa besar. Baiklah Ustaz, kalau macam tu saya pergi sendirilah. Kau pergi sendiri, 2 orang ni dengan kawan kau pergilah tempat tu. Kau picit loceng, kau cakap baik-baik kepada bapak budak tu. Lepas tu kau explain. Kalau dia halau kau balik, baiklah. Maknanya kurang-kurang ni kita bagilah pandangan. Muka baik tuan-tuan sekalian. Muka baik. Dia janggut sikit lah. Tapi dia nafsunya pasal. Begitu juga dengan Imam Hasan Al-Basri. Ada 3 orang jumpa dia. Yang pertama, orang yang berniaga ternakan kambing dan lembu ketika itu. Jumpa Imam Hasan Al-Basri. Wahai Imam, aku punya peternakan lembu kambing ni tak jadi ya, tak beranak. Jadi aku punya business out. Boleh tak bagi pandangan sikit macam mana aku nak menyelesaikan masalah ni? Kau balik istighfar. Itu je jawapan dia. Itu je. Takkan itu je. Kau balik istighfar lah, minta ampun pada Allah. Itu je tuan-tuan. Datang orang lain pula, wahai Imam, ni kata, di tempat kerja ni aku ada masalah. Masalah apa? Masalah dengan orang berlagu angin bagai. Sikit-sikit berlagu angin, sikit-sikit berlagu angin. Datang masjid berlagu angin dengan orang masjid, tak datang masjid berlagu angin. Sikit-sikit nak berlagu angin, nak kerja Sampai bila nak berlagu angin ni? Sikit-sikit berlagu angin dengan jiran pun sama kan? Manusia ni suka berlagu angin, tak ngam saja berlagu angin. Dia berlagu angin mula buat hal. Tak nak bersama, tak nak bagi salam, tak nak bersuara muka, marah. Kalau dekat surau masjid berlagu anginnya, pindah ke surau lain. Kenapa tak pergi surau tu? Aku menyampah dengan orang tu. Kita menyampah dengan orang ketika kita semayang. Apa cerita ni? Tengah semayang kita benci orang. Macam mana? Walaupun kita pergi surau lain, kadang-kadang kita tak suka orang tu. Macam mana ni? Jernihkanlah benda tu. Kita pergi kerja pun sama. Tak ngam dengan orang ni tuan-tuan sekalian, kita pun dengan dia tak ngam lah.
Tak ngam. Jumpa kat kantin, pergi tempat lain. Jumpa kat tangganya, lalu tempat lain. Nama berlagu angin. Tak syok macam tu kau je. Tak syok hidup berjiran. Tak syok duduk di Korea bila kita berlagu angin dengan masyarakat. Jumpa Imam Hasan Al-Basri. Wahai Imam, macam mana nak buat ni? Kau balik istighfar. Itu je balik. Dia suruh istighfar je. Tuan-tuan, datang orang ketiga, suami isteri, descendant. Wahai Imam, kami ni suami isteri ni bergaduh je. Langsung tak ada ansur antara kami. Bagi kami nasihat. Kau dua-dua istighfar balik. Itu je. Tak perlu masuk kursus perkahwinan. Itu saya tambahlah. Baliklah. Tengok jawapan Imam Hasan Al-Basri, itu jawapan dia. Tak ada kata kau kena buat macam ni. Tak ada. Istighfar. Tuan-tuan, apa kesan dia istighfar ni? Tengok tuan-tuan. Hebatnya istighfar. Tuan-tuan jangan lupa istighfar ya. Datang balik 3 bulan. Datang yang kambing ni, bukan kambing tu, dia lah datang. Wahai Imam, Alhamdulillah, aku punya tenakan membiak terlampau banyaklah pula kambing tu beranak. Hebat tuan sekalian, hebat istighfar ni. Alhamdulillah tu dia. Datang orang yang tadi berlagu angin tadi kan, jumpa balik, ucap terima kasih di atas nasihat. Alhamdulillah, saya dapat kerja, Alhamdulillah, dengan orang dah baik, kerja TikTok, Alhamdulillah. Datang suami isteri. Wahai Imam, kami semua dah baik, dah berbaik-baik semula. Sebab apa? Istighfar tuan-tuan. Tengok kes dalam mahkamah ya. Dalam saya dengar satu perbualan dalam mahkamah, hakim syari'i dengan 2 orang suami isteri nak berpisah, nak bercerai. Tuan hakim tanya isteri, wahai isteri, kenapa kamu minta cerai pada suami kamu? Isteri jawab, sebab dia selalu balik malam. Kenapa dia balik malam? Dia bawa food panda. Apa yang kedua? Saya dah tak bahagia dengan dia, kata isteri. Wahai suami, Tuan hakim tanya suami pula, wahai suami, adakah kamu bersetuju untuk menceraikan isteri kamu? Tuan hakim, asalnya saya tak nak ceraikan dia, tapi dia lah minta, saya akan ceraikan dia. Kenapa pula kamu nak ceraikan dia? Pertama, Tuan hakim, dia suka maki-maki saya. Yang kedua, dia ada lelaki lain. Kata suami. Wahai isteri, kata hakim, wahai isteri, betulkah awak ada lelaki lain? Ada, Tuan hakim. Adakah kamu akan kahwin dengan dia? Saya akan kahwin dengan dia. Adakah kamu akan bahagia dengan dia? Saya akan bahagia dengan dia. Mana tahu bahagia? Diam. Manusia, tuan sekalian. Manusia. Gaduh kerja. Cuba tanya orang tua yang boleh kekal sampai 50 tahun tu. Kenapa boleh kekal? Sebab dia bergaduh. Bergaduh tapi baik semula. Bila baik itulah dia kekal lama tu. Dia gaduh tapi esok baik. Dia baik dia tu terbaik benar tu tuan sekalian. Bila dah baik tu, dia baik tu lain macam. Nampak? Tu yang sampai kekal perkahwinan 50 tahun. Sampai umur dia sekarang 75 dah umur. Apa punca Yelah lepas bertengkar pagi, malam tidur sama. Bila ada masalah suami isteri, pastikan jangan berlarutan. Tu sebab dia kekal. Saya tanya geng-geng pakcik-pakcik tua ni, kenapa dia kekal perkahwinan dia? Kita tanya orang tu. Sebab dia ada formula dia. Apa formula dia tuan sekalian? Memang gaduh ustaz, tapi bila dah baik itu, baik itu tu lama tu, sampai pegang tangan lah. Sama tahap tu baik tiba-tiba baik tu ajak pergi, tiba-tiba baik bergaduh semalam, besok baik tiba-tiba nak pergi Langkawi. Kita bayang baik dia tu. Tu yang kekal. Kalau orang sekarang tu bertengkar Isnin Selasa cerai. Senang apa ni? Sabarlah sikit. Ya, betul tuan sekalian. Okey, baik, sebelum kita nak urusan cerai ini, saya cuma bagi tahu, saya boleh
bagi apa itu setuju talak satu je, kata tuan hakim. Kenapa talak satu? Benda simple aja. Suami balik malam. Itulah sebab, bukan balik malam dengan perempuan lain. Bawa food panda je. Memanglah food panda sampai malam balik nak cari duit. Itu patut kita hargailah suami tu. Ni tak, okeylah, tak bahagia tak apalah. Tak bahagia sudah. Baik, wahai suami, sebelum kamu nak menceraikan isteri kamu, apakah kata-kata takhir kamu kepada isteri kamu? Hakim bagi tahu kepada suami ni. Suami tengok isteri, isteri tak tengok suami, buat tak tahu, buat tak reti je. Maka isteri kata suami, tak ada tuan hakim. Yelah, isteri buat tak tahu je. Pandanglah. Walaupun itu suami kita, pandang. Wahai isteri, sebelum kamu akan diceraikan, apakah kata-kata takhir kamu pada suami? Dia pun baru pandang suaminya. Dia pergi ke suaminya, dia pegang tangan suaminya, minta maaf abang sepanjang saya menjadi isteri abang. Selesai masalah. Maksudnya dia cerai cara baiklah. Gugur talak satu. Yang senang ke nak cerai tuan sekalian? Tak boleh cerai di luar kawasan, mesti dalam mahkamah. Selangor ni nak cerai mesti dalam mahkamah. Hakim dengar. Walaupun suami ceraikan isteri di luar mahkamah, apa pun kena masuk mahkamah juga untuk disahkan. Tak boleh main cerai-cerai kat luar. Aku ceraikan kau, contoh. Jadi kena masuk mahkamah juga. Habis. Itu istighfar. Baik, apakah kelebihan bila kita istighfar? Pertama sekali, tuan-tuan sekalian, apabila kita istighfar pada Allah SWT, maka dosa kita terampun. Bila dosa ampun, hati bersih. Bila hati bersih, doa Allah terima. Itu pentingnya istighfar ni. Bila waktu istighfar, tuan sekalian? Ada 3 waktu istighfar, dan ada waktu yang terbaik untuk kita minta ampun. 3 ni tuan-tuan buat lah ya. Masuk saya. Pertama apa? Bila waktu istighfar minta ampun? Pertama, lepas semayang. Tadi imam baca berapa? 3 kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dia baca? Dia tak baca subhanallah. Dia tak baca alhamdulillah. Dia tak baca fatihah. Dia baca apa? Istighfar. Kenapa istighfar? Tadi dalam solat kita banyak buat dosa dengan Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Teringat kunci dosa, teringat rumah tak bangun lagi, teringat anak tak apa dia buat, teringat cucu tak mana cucu kita. Ketika semayang hadap Tuhan, tu dosa. Sepanjang semayang subuh tadi teringat bini, contoh apa dia buat kat rumah ni, alhamdulillahirrahmanirrahim, Rapi nak pergi pasar ni, nak beli apa, ikan ni ke apa. Dalam semayang teringat nak pergi pasar, sekalian bayangkan, itu dosa dengan Tuhan. Maka tuan-tuan, lepas semayang jangan terus bangun, minta ampun pada Allah sekurang-kurangnya 3 kali. Tadi imam baca berapa? 3. Ada imam baca 7. Yang saya bagi satu tempat tu 7 dia baca istighfar. Sebab apa? Dosa banyak dalam semayang. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha sampai. Baik, yang kedua, istighfar selepas melakukan dosa kecil secara sekaligus. Tengok amoy yang pakai soal pendek naik motor, astagfirullah. Tunggu istighfar, astagfirullahalazim ya Allah. Tengok balik, astagfirullahalazim ya Allah. Itu main-main tu. Astagfirullahalazim. Rugi pula tak tengok ni. Astagfirullah, astagfirullah ya Allah. Itu main-main tu, itu main-main. Tengok TV cerita cerai kerama, tengok perempuan buka aurat, astagfirullahalazim ya Allah. Iya tuan-tuan sekalian, tahu istighfar. Jangan tunggu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kita tak buat dosa, ketika kita bukan lepas semayang, tak buat apa, tak buat dosa, istighfar yang kita buat tak tentu masuk.
Istighfar. Contoh-contoh daripada rumah naik motor. Start motor tuan sekalian, astagfirullahalazim. Sampai tempat kerja tengok-tengok dekat kita punya data tu lah digital tasbih, tengok dah 1000 dah. Tuan-tuan, 3 kaedah istighfar. Lepas sembahyang, ketika kita buat dosa kecil itu beristighfar, ketika kita tidak lepas sembahyang dan bukan buat dosa. Apa yang keempat? Apabila kita buat dosa besar, ini namanya taubat nasuha. Ini kena buat, tuan-tuan. Ini kena buat walaupun kita rasa aku tak ada dosa besar. Zaman kita dulu lama-lama mungkin ada dosa besar. Jangan lupa kita taubat nasuha. Habis yang tu. Baik, ni saya cerita kelebihan istighfar. Yang pertama apa? Tuan-tuan sekalian, satu kisah di Arab Saudi. Ni cerita ni cerita. Baik, tuan-tuan istighfar tuan-tuan sekalian kurang-kurang 1,000-1,500. Baik. Ada seorang pemuda Syria tuan-tuan sekalian, pemuda Syria. Okey, pemuda Syria, apa tu, dia pemegang ijazah mechanical petroleum. Ada seorang ustaz cerita dalam kuliah tuan-tuan sekalian. Saya dengar ustaz tu pergi kuliah, dia cerita pasal istighfar ni. Sukalah saya dengar dia cerita tu, baguslah bila kita beramal dengan istighfar ni. Saya cerita tuan-tuan, lepas ni istighfar lah banyak. Ikut nak berapa nak istighfar tuan sekalian. Dia cerita seorang pemuda Syria, dia pemegang ijazah mechanical petroleum tapi tak ada kerja. Sebab apa? Di negara Syria waktu tu berlaku peperangan, susah dapat kerja, maka dia berhijrah daripada Syria pergi ke Arab Saudi. Sampai Arab Saudi tuan-tuan, tetap tak ada kerja. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Susah hidup dia. Ada isteri. Satu hari tuan-tuan sekalian, dia pergi dalam masjid dengan ceramah. Tuan-tuan, penting dengan ceramah ni tuan-tuan sekalian. Okey, duduk dengan ceramah kan. Dia kata apa? Ustaz tu kata, bukan ustaz lah, kalau dekat Masjid Haram tu dia panggil syekh kan. Syekh dia kata. Syekh tu kata, orang-orang yang banyak istighfar kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan datangkan rezeki yang tidak disangka-sangka daripada banyak sudut. Tuan-tuan, dia dengar macam tu kata tuan Syekh tu, dia kata banyakkan istighfar, paling banyak kurang-kurangnya 1,000 ke 1,500 kali dalam sehari. Banyak tuan-tuan sekalian. Di taman saya tu ada seorang pakcik yang sedang berzikir waktu maghrib. Saya masuk jumpa dia dulu, salam. Dia duduk atas kursi semayang. Pakcik tengah buat apa ni? Tengah berzikir. Dah berapa hari ni? Setakat ni dah berapa ribu dah? Saja tanya kan. Setakat ni sampai maghrib ni dah 7,000 dah. 7,000? Banyak 7,000. Ustaz berapa? Saya nak cakap bersogan, ustaz tak apalah, ustaz sibuk, tak dapat nak zikir kan. Kita dengar macam tu, aduh 7,000 tuan-tuan sekalian, tak ada buat apa dah, duduk rumah ustaz. Daripada pagi tu saya bantai lah zikir, duduk atas sofa tu duduk saya zikir lah, nak buat apa dah, nak keluar melancung dah tak larat, sakit-sakit badan semua, duduk saja zikir lah sampai maghrib. 7,000 tuan-tuan. Ya Allah. Tuan-tuan bayang. Jadi pemuda ni tuan-tuan sekalian, dengar kata-kata tuan Syekh ni, dia balik tuan-tuan sekalian, dia balik. Dia jumpa isteri dia, wahai isteri, aku tadi dengar ceramah. Kata tuan guru, kata tuan Syekh, rezeki ni kalau Allah Ta'ala nak bagi daripada tempat-tempat yang kita tak sangka, kita minta istighfar. Jom kita cuba istighfar. Berapa bang nak istighfar ni? 1,500 kali. Abang 1,500, kau 1,500. Boleh? Kita cuba dulu. Betul ke bang? Betul. Tuan guru sebut macam tu.
Dia balik dia amal. Tuan-tuan, seminggu tuan-tuan, setiap lepas sembahyang tu istighfar je. Di mana-mana istighfar cukup 1,500. Dia kadang-kadang kita tak dapat nak 1,500 straight. Mana mampu tuan-tuan sekalian nak duduk 1,500. Mana maunya. Maka lepas subuh mungkin 200, mungkin 200.5. Dalam perjalanan balik ke rumah mungkin tambah lagi 50. Cukup 1,500. Tuan-tuan, selang seminggu pemuda Syria dia tengok tak ada apa pun. Tak ada apa pun. Dia punya benefit tak ada apa. Sama je. Maka dia datang balik dengan ceramah. Sebab apa? Tak ada apa pun. Kali ni dia dengar ceramah, habis ceramah dia jumpa tuan guru tu. Sebab dia tak puas hati. Tak ada kesan pun. Habis ceramah dia jumpa tuan guru. Tuan guru, minggu lepas saya dengar tuan guru ada sebut apa? Sebut istighfar, kelebihan istighfar. Betul lah tu. Saya ni tuan guru daripada Syria ni. Saya ni pemegang ijazah mechanical petroleum, tapi tak ada kerja. Maka bila tuan guru sebut istighfar banyak-banyak, maka Allah Ta'ala akan buka pintu rezeki. Tak ada kesan pun. Macam mana kau buat? Kata tuan guru ni, kau istighfar tak? Istighfar. Macam mana? Saya balik, saya cakap dengan rumah saya, kita cuba istighfar. Kau silap. Kata tuan guru, kau silap. Apa silap dia? Jangan cuba-cuba dengan Tuhan. Jangan. Tak boleh ke? Tak boleh cuba. Salah lah ni. Mana boleh kita buat amalan cuba-cuba? Tak boleh. Mesti yakin dengan Tuhan. Kau balik semula. Buat balik istighfar tu ikhlas. Ikhlas tu kita istighfar bukan cuba. Kita nak minta ampun pada Allah Ta'ala supaya dosa Allah ampunkan. Baik, baliklah dia. Wahai isteriku, kita silaplah istighfar. Apa silap? Kata isteri pada suami ni, kita silaplah. Sebab saya sebut dekat awak cuba. Tak boleh cuba. Tak boleh eksperimen dengan Tuhan. Tak boleh. Ya ke? Istighfar lagi tuan-tuan sekalian. 1,500 kali tuan-tuan. Banyak. Selang seminggu sama juga. Tak ada apa pun. Tak ada apa pun. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, sama saja. Dia pergi balik tuan-tuan sekalian dengan ceramah ustaz tuan guru tu. Kali ni dia tak cakap banyak. Dia diam, tak tanya dia. Tak apalah, belum rezeki aku lagi lah. Tak apalah tuan-tuan sekalian. Belum habis cerita lagi tuan-tuan sekalian. Belum ni. Habis kuliah tuan guru tu, pemuda ni kekal dalam masjid duduk. Iktikaf lah pemuda. Tuan guru ni makan dekat satu meja. Meja ni ada beberapa VIP makan sama dengan Tuan Syekh ni makan. Rupa-rupanya Tuan guru ni makan dengan seorang pelabur daripada Kuwait. Pelabur syarikat minyak petroleum. Ni ceritalah. Saya datang daripada Kuwait ni sebab saya nak melabur saya punya syarikat dekat Arab Saudi. Cuma saya sedang cari pekerja. Langsung terfikir budak tadi tu. Terfikir, mana budak tadi ya? Jumpa budak tu dipanggil, "Mari sini." Dia kata, "Kau duduk sini." Duduk dengan VIP sorgan tuan-tuan. Mana nak duduknya? Nak duduk dengan orang besar. Manalah. Macam penceramah datang duduk meja VIP. Tiba-tiba kita panggil orang biasa duduk sini. Tak adalah. Sorgan kita mesti sorgan. Sebab itu kursi VIP. Duduk je lah. Ada orang nak cakap dengan awak, dia kata. Sembang. Pelabur Kuwait tu nak orang yang mesti ada pemegang ijazah mechanical petroleum. Dia nak sijil macam itu. Dia lah ada. Tuan-tuan hebat. Maka dah dia ambil kerja dengan syarikat ni tuan-tuan sekalian. Selang 3 bulan tak habis cerita ni. Dapat gaji lebih kurang 2,500 rial. Banyak tu waktu tu lah.
Tuan-tuan, tak habis lagi tu cerita 2,500 itu. Dia terus istighfar pada minta ampun pada Allah Ta'ala, tuan-tuan sekalian. 3 bulan bos panggil budak ni. Tuan-tuan, hebat istighfar, tuan sekalian. Dia panggil, oleh kerana selama 3 bulan ni aku tengok kau tak curi duit syarikat, dia sebut, kau tak songlap duit syarikat, kau jujur. Nampak, dia tengok, dia perhati kan, dia tak ambil duit syarikat, dia tak sign check untuk selewengkan duit syarikat, maka aku naikkan kau pangkat satu cawangan lain, kau jadi bos, bawah kau ada 25 engineer. Setuju? Setuju. Tuan-tuan nampak? Masya Allah. Nampak? Naik gaji tinggi. Tuan-tuan, istighfar bukan cuba, bukan eksperimen kita ampunkan dosa pada Allah SWT. Tuan-tuan cubalah. Bukan cuba, tuan-tuan buatlah kat rumah istighfar tu. Di mana-mana tuan-tuan nak mancing ke, pegang tasbih. Astagfirullah. Tengah mancing tu, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ni pegang, mancing. Ataupun tunggu mancing kan, ikan tak dapat. Astagfirullahalazim, astagfirullah. Tengok baru 3 ni, astagfirullahalazim. Dia lolap. Tak apalah, tak kisahlah tu kan. Tuan-tuan, habis cerita tu. Cerita seorang ustazah ni cerita daripada seorang business woman yang bankrupt berniaga. Business woman ni dia bankrupt berniaga, tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Dia ni duit tak ada nak berniaga, tapi pandai berniaga. Maka ada 5 orang bagi pinjam modal 200,000. Ni kak, ni ambil kak, saya bagi pinjam 40,000 ni akak buat modal. 5 orang ni bagi pinjam buat modal kepada akak ni, business woman. Dia modal tak ada tapi boleh berniaga. Ustazah ni cerita dalam ceramah dia, dapat duit 200,000 tuan sekalian, bisnes lah orang ni, lingkup terus bisnes, modal pun tak balik, zero. Jadi yang bagi pinjam ni tuan-tuan sekalian minta balik duit, kak saya nak balik modal, tak ada dah, mana ada, lingkup perniagaan. Maka dia macam tu tuan-tuan, tak dapat bayar tuan-tuan sekalian. Satu hari kakak ni cerita lah, dia pergi masjid dengan kuliah. Itulah, semua dengan kuliah tuan-tuan sekalian. Apabila ada masalah ya dengan kuliah kan. Ustaz tu cerita tentang bertaubat di waktu sahur. Dia baca Al-Quran, wal mustaghfirina bil ashar, dan beristighfarlah di waktu sahur. Dia dengar macam tu tuan-tuan sekalian, dia balik, bermula hari tu, ni cerita akak tu lah kepada ustazah tu, setiap waktu sahur, kalau dia bangun pukul 5 sampai pukul 6 tu, itu waktu sahur. Dalam Quran ada sebut, Nabi sebab, kata Allah Ta'ala, wal mustaghfiri nabil ashar, beristighfarlah di waktu sahur tuan-tuan sekalian. Dia buat setiap hari istighfar minta ampun. Waktu yang sangat baik istighfar ialah waktu sahur. Waktu ni lah paling payah kita nak istighfar. Sebab apa? Tuan bayanglah kan, waktu ni orang nak bawa bangun tidur, kadang-kadang dah bangun lolak balik, payah, bukan senang. Dia tak teringat pun tuan-tuan sekalian yang dia ada hutang dengan orang 200,000, tak ingat langsung. Dia hanya balik dengan kuliah amal. Ustaz tu kata apa? Bacalah istighfar di waktu sahur. Itulah waktu yang paling baik istighfar. Tuan-tuan balik, tuan-tuan buatlah besok istighfar di waktu sahur. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim kan. Paling pendek astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu paling pendek. Tak lagi pendek lagi. Astag tak ada. Yang paling pendek astagfirullah. Tuan-tuan, ustazah ni cerita orang yang istighfar waktu sahur, kehebatannya maha hebat.
Selang berapa bulan tuan sekalian, dia cerita ini kuasa Allah lah kan. Apa pun Allah Ta'ala yang maha hebat, maha mendengar rintihan, maha melihat, maha bijaksana, semua Allah Ta'ala. Masuk mesej daripada orang yang pertama bagi pinjam 40,000. Assalamualaikum kak, hutang saya, akad saya 40,000 tu halal. Halal? Terkejut akak ni. Halal. Orang kedua pun mesej, kak hutang saya halal. Orang ketiga, kak halal. Orang keempat halal. Orang kelima tak halal. Orang kelima yang bagi pinjam, kak Assalamualaikum, hutang saya yang akak pinjam hari tu, kalau ada duit bayar, tapi ada ayat terakhir, tetapi kalau akak tak ada duit, halal lah. Halal juga. Habis. Tuan sekalian, hebat. Istighfar di waktu sahur, tuan-tuan. Dan dia buat 5 buat, tuan-tuan sekalian. Last sekali tuan-tuan sekalian, ni last istighfar. Satu je dapat ini sunnah paling besar istighfar. Yang cerita Imam Imam Abu Hasan Ibnu Hanbal Ahmad bin Hanbal kan. Itu tuan-tuan dah dengar lah. Dia orang ulama besar tuan-tuan sekalian. Duduk masjid sekejap kena halau dengan siap, tak boleh duduk surau, duduk masjid. Waktu tu pun tak boleh duduk masjid, tak boleh, keluar halau. Boleh tak saya nak duduk dekat beranda masjid? Tak boleh, duduk beranda pun siap tak bagi. Dia pun keluar. Boleh tak saya duduk di kawasan masjid saja, duduk luar? Tak boleh, ke beranda, dekat luar pun tak boleh. Didengari oleh seorang pembaca roti. Dia dengar macam tu kan, apalah orang ni nak duduk dalam masjid pun tak dapat, di beranda pun tak bagi, di luar dalam perkarangan masjid pun tak bagi. Maka wahai tuan, jomlah pergi rumah saya bagi tuan tidur sekejap rumah saya, penat-penat ni. Sepanjang perjalanan ke rumah pembaca roti tuan sekalian, mulut dia kumat kamit. Apa dia baca ni? Sampai rumah tuan sekalian, dia tidur ayam. Bangun pembaca roti ni, ketika baca roti tuan sekalian, mulut kumat kamit. Imam Ahmad bin Hanbal tengok tuan sekalian, hebat betul lah pembaca roti ni. Ketika baca roti tuan sekalian, mulut kumat kamit tuan sekalian. Akhirnya dia tanya, wahai pembaca roti, sepanjang aku duduk dengan kau tu, daripada masuk rumah, aku tengok engkau baca apa tu kan? Aku istighfar wahai tuan. Aku okey. Dia tanya, apa yang kau dapat bila kau istighfar? Tuan guru tahu dah, Imam Ahmad bin Hanbal tahu kelebihan istighfar. Dia tanya, apa yang kau dapat bila kau buat macam ni? Apa yang kau dapat? Kau sampai tak berhenti istighfar ni, daripada tempat kerja sampai rumah, mulut kumat kamit, sampai rumah kumat kamit. Bangun daripada tidur pukul 3 pagi, baca roti kumat kamit. Dia kata, wahai tuan, sepanjang aku istighfar ini, semua permintaan aku Allah tunaikan. Jarang Allah Ta'ala tak tunaikan. Cuma ada satu tempat lagi yang aku tak dapat lagi, ya Allah tak tunaikan. Aku minta, aku nak jumpa seorang ulama besar yang namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Aku nak jumpa dengan dia, tapi tak jumpa lagi, belum makbul lagi. Akhirnya, wahai pembaca roti, akulah Ahmad bin Hanbal. Ya ke? Peluk tuan sekalian. Akhirnya, itulah kelebihan istighfar. Akhirnya sebelum saya tutup, tuan-tuan, seorang ulama bagi tahu, objektif terakhir kita sebelum mati ialah ini yang paling penting. Bukan meninggalkan harta yang banyak, bukan meninggalkan kenderaan yang besar, bukan meninggalkan benda-benda yang mengarut, tapi kita hendak akhir hayat kita nak Allah ampunkan dosa kita, kata ulama ni. Itu yang paling besar sekali. Kita nak Allah ampunkan dosa kita. Mati tu Allah dah clearkan semua dosa-dosa kecil,
dan dosa-dosa besar. Wallahu a'lam. Kita akan sambung pada bulan depan sunnah yang kedua pula. Okey, insya-Allah. Jadi saya mohon maaf, ditutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.